Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okey, apa khabar anak-anak pelajar? Cikgu harap anak-anak pelajar sihat-sihat, ceria-ceria dan bersemangat untuk mengikuti sesi PDP kita pada hari ini. Okey, tajuk kita pada hari ini iaitu kepenggunaan. Ya, kepenggunaan. Dari bab 4, ya, subtopik 4.3. Okey, cikgu ambil tajuk kepenggunaan. Okey, sebelum itu kita lihat dahulu apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, untuk tajuk hari ini kita akan fokus kepada 3 anak topik sahaja. Okey, yang pertama cikgu mau menjelaskan tentang maksud pengguna dan kepenggunaan. Okey, yang kedua untuk menjelaskan alasan kenapa pengguna itu perlu dilindungi. Okey, dan yang ketiga adalah apakah hak-hak pengguna. Okey, jadi cikgu akan fokus kepada 3 aspek ini untuk sesi PDP kita pada hari ini. Okey, seterusnya ya para pelajar, pengguna. Siapa itu pengguna? Ya, siapa pengguna? Para pelajar sedia maklum rasanya siapa itu pengguna. Okay, yang tengah bercakap ini adalah pengguna. Yang tengah menonton sana adalah pengguna. Okey. Jadi, maksud pengguna itu adalah orang ataupun individu yang menggunakan sesuatu barang. Ya, orang ataupun individu yang menggunakan sesuatu barang. Okey, kepenggunaan pula apa? Ya, kepenggunaan itu apa benda pula? Ya, maksudnya di situ pengguna itu dalam aktiviti kepenggunaan. Okey, kita lihat apa itu maksud kepenggunaan. Okey, kepenggunaan adalah satu pergerakan bersifat sosial, ekonomi dan politik yang bertujuan untuk melindungi keselamatan dan hak pengguna. Ya, satu gerakan maksudnya dia merujuk kepada pergerakan, pertubuhan, persatuan, ya, kelab, badan. Maknanya semua individu yang mempunyai tujuan yang sama berkumpul dalam satu pergerakan lah, ya, dalam satu pertubuhan. Okey, kenapa kepenggunaan ini wujud? Ada yang tahu kenapa kepenggunaan ini wujud? Ya, sebab benda ini wujud adalah disebabkan oleh sikap sesetengah pengguna yang tamak, ya, yang ingin mengaut keuntungan yang banyak, yang mana mereka menyebabkan berlakunya penipuan, penyelewengan dalam aktiviti perniagaan. Okey. Gerakan ini ataupun kepenggunaan ini akan cuba untuk memperjuangkan isu-isu dan hak-hak serta kepentingan pengguna. Iaitu kita punya hak lah, ya, kita sebagai pengguna. Okey para pelajar, kita akan lihat apa sebab, ya, pengguna perlu dilindungi. Ya, sebab pertama pengguna itu perlu dilindungi. Okey, yang pertama adalah disebabkan oleh timbulnya amalan perniagaan yang curang. Okey, perniagaan yang curang. Okey, bukan bercinta sahaja ada yang curang, perniagaan pun ada yang curang. Okey, maksud curang dalam perniagaan ini adalah peniaga itu tidak mengikut landasan sepatutnya dalam melakukan urus niaga ataupun melakukan aktiviti perniagaan. Okey, tidak mengikut landasan yang sepatutnya. Okey, maksudnya di situ adalah contohnya
melakukan penipuan dalam aktiviti timbang sukat, menjual barang yang rosak, menipu dalam perkhidmatan yang diberikan, menjual barang yang telah tamat ataupun sampai dia punya tarikh luput. Kenapa keadaan ini berlaku? Kenapa peniaga itu perlu menjual barang yang sudah rosak? Kenapa peniaga masih menjual barang yang telah luput, yang telah disampai pun tarikh luput tapi masih lagi dijual? Kenapa berlaku? Keadaan ini berlaku disebabkan oleh sikap tamak sesetengah peniaga yang ingin mengaut keuntungan yang banyak. Mereka mahu untung semata-mata, tetapi sehingga mengabaikan hak pengguna. Itu yang pertama. Alasan yang kedua adalah disebabkan pengguna tidak mengetahui wujudnya barang yang membahayakan kesihatan yang dijual di pasaran. Ini ditambah lagi dengan sikap sesetengah peniaga yang tidak bertanggungjawab. Sebab apa? Sebab mereka sewenang-wenangnya menjual produk yang berbahaya ini di pasaran secara terbuka tanpa rasa bertanggungjawab dan tanpa rasa bersalah. Para pelajar, soalan cikgu, apa contoh produk yang membahayakan kesihatan pengguna yang terdapat di pasaran? Contohnya produk makanan yang mengandungi bahan kimia yang berlebihan ataupun bahan kimia yang tidak sepatutnya diletakkan dalam produk tersebut. Selain itu adalah penggunaan bahan yang terlarang, yang tidak sepatutnya dimasukkan dalam produk tetapi telah dimasukkan oleh peniaga untuk mengaut keuntungan. Contoh yang paling mudah, yang paling banyak kita nampak di pasaran pada masa kini adalah produk kecantikan. Sebab apa? Sebab pengguna di luar sana, mereka tidak tahu produk itu boleh diguna atau tidak. Jadi, apabila mereka nampak kesan yang cepat, mereka mudah terpengaruh, terutamanya pengguna-pengguna wanita. Sedangkan produk itu mengandungi bahan kimia yang terlarang ataupun kandungan bahan kimia yang diletakkan dalam produk itu adalah melebihi daripada yang sepatutnya. Contohnya penggunaan merkuri dalam produk kecantikan. Para pelajar, alasan yang ketiga adalah sikap pengguna yang jahil. Kenapa pengguna dikatakan jahil? Anak-anak pelajar setujukah dengan pernyataan tersebut? Pengguna dikatakan jahil. Jahil tentang apa? Jahil tentang hak kita sebagai pengguna. Ada ramai pengguna yang mengabaikan hak mereka sebagai seorang pengguna. Sebab itu pengguna itu dikatakan jahil. Contohnya, pengguna tahu ada sesetengah peniaga menipu dalam aktiviti perniagaannya, tetapi tidak membuat sebarang aduan. Ada pengguna yang membeli produk yang telah tarikh luputnya sampai ataupun telah tamat tarikh luputnya. Sampai di rumah baru pula lihat sudah expired date produk tersebut, tapi tidak mengambil apa-apa tindakan, hanya mengabaikan. Jadi, sikap pengguna yang sebegini menyebabkan peniaga semakin berleluasa. Sebab mereka tidak rasa bersalah, mereka berani sebab tidak ada tindakan yang diambil walaupun mereka menjual produk yang telah rosak, produk yang telah tamat tempo. Semuanya disebabkan oleh sikap pengguna itu sendiri.
Okey para pelajar, alasan yang seterusnya kenapa pengguna perlu dilindungi adalah disebabkan oleh ketidakupayaan pengguna itu untuk membuat keputusan ataupun pemikiran yang rasional. Okey. Keputusan yang tidak rasional tentang apa? Ya, tentang maklumat yang diberikan, tentang kandungan yang diwar-warkan tentang sesuatu produk. Ya, kebiasaannya pengguna apabila melihat iklan daripada TV ataupun secara langsung, pengguna tidak mengambil tindakan untuk menilai dahulu maklumat-maklumat yang disampaikan. Ya, jadi kegagalan pengguna untuk menilai sebarang maklumat yang diterima ataupun mengambil maklumat itu tanpa menilai kesahihannya, tanpa menilai contohnya maklumat tentang kandungan produk, ya, tanpa melihat kelulusan daripada JAKIM, kelulusan penggunaan tanda halalnya, kandungan produk tersebut menyebabkan pengguna akan terjebak dalam penipuan tentang maklumat berkaitan produk yang dibeli. Okey. Jadi para pelajar, anak-anak pelajar, itu tadi 4 alasan, ya, 4 alasan kenapa pengguna perlu dilindungi. Okey anak-anak pelajar, cikgu harap anak-anak pelajar jelas dengan penerangan cikgu setakat ini tentang maksud pengguna dan kepenggunaan dan tentang apa alasan pengguna itu perlu dilindungi. Okey, pentingnya para pelajar kita tahu, kita mengambil tahu, ya, tentang apa yang dilakukan oleh peniaga di pasaran. Ya, sebab kita sebagai pengguna kita mempunyai hak untuk membetulkan keadaan tersebut. Okey, sekarang kita akan lihat pula untuk hak-hak pengguna. Ya, apa hak kita sebagai pengguna? Okey. Hak kita sebagai pengguna yang pertama adalah hak untuk mendapat keperluan asas. Keperluan asas itu apa? Ya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, ya, contohnya rumah. Itu adalah keperluan-keperluan asas yang perlu dipenuhi oleh seseorang. Jadi, salah satu hak pengguna adalah untuk mendapatkan keperluan-keperluan asas tersebut daripada perniagaan, daripada aktiviti perniagaan. Okey, hak yang kedua adalah hak untuk mendapat maklumat. Okey, maklumat tentang apa para pelajar? Maklumat tentang produk yang ingin dibeli. Maklumat tentang perkhidmatan, ya. Contohnya kandungan tentang produk tersebut. Ya, kita sebagai pengguna kita ada hak untuk bertanya sama ada produk yang kita mau beli itu mempunyai kandungan yang selamat ataupun tidak, mempunyai tanda harga, mempunyai tanda halal. Kita ada hak untuk mendapat maklumat. Contoh kalau kita mau beli barang, ya, cerek elektrik, mau beli barang, kita ada hak untuk mendapat maklumat tentang cerek tersebut. Ya, jangan takut untuk mendapatkan maklumat-maklumat tersebut daripada peniaga. Okey. Hak pengguna yang ketiga adalah hak untuk mendapat keselamatan. Keselamatan tentang apa? Tentang produk dan perkhidmatan yang akan dibeli. Ya, kita sebagai pembeli, kita sebagai pengguna, kita mau beli produk yang selamat. Okey, contohnya cara penggunaan dapur gas elektrik. Kalau kita tidak dapatkan, kalau kita membeli produk yang tidak selamat, kesannya adalah kepada pengguna itu sendiri. Jadi untuk mengetahui produk itu selamat atau tidak, pengguna itu ada hak untuk mencuba produk tersebut di premis perniagaan tersebut. Kalau peniaga tidak mahu produknya dicuba, maka peniaga itu adalah salah. Sebab kita sebagai pengguna kita mau tengok sama ada produk itu selamat atau tidak. Jangan sampai rumah apabila kita hendak gunakan produk tersebut, tiba-tiba masa guna meletup.
Jadi kesannya adalah kepada pengguna sendiri. Dan apabila kejadian itu berlaku, ya, pengguna ingin buat aduan, pengguna yang akan disalahkan. Kenapa pengguna tidak cuba dahulu sebelum membuat pembelian? Okey, jadi berhati-hati. Okey, para pelajar, sekarang kita akan lihat hak yang keempat pula. Hak yang keempat itu adalah hak untuk mendapat ganti rugi. Okey, maksudnya di sini pengguna ada hak untuk menuntut sebarang ganti rugi terhadap kerugian yang diterima akibat pembelian sesuatu produk ataupun perkhidmatan yang peniaga tawarkan. Okey, contohnya kerugian tentang apa? Contoh beli barang yang rosak. Okey, produk makanan yang dibeli sampai di rumah apabila hendak dimakan, apabila hendak dibuka baru dapati produk itu rosak. Contohnya berkulat di dalam tu. Ataupun roti itu baru nampak dia punya kulat, baru beli 30 minit yang lalu. Okey, pengguna ada hak untuk buat tuntutan ganti rugi. Okey, pengguna boleh pulangkan semula produk tersebut kepada peniaga. Tetapi ya, pengguna juga kena ingatlah, janganlah pulangkan seminggu kemudian sebab tindakan itu akan dipertikai oleh peniaga tersebut. Okey, hak pengguna yang seterusnya adalah hak untuk mendapat pendidikan. Ya, pendidikan tentang apa? Tentang kepenggunaan. Ya, bagaimana untuk menjadi seorang pengguna yang rasional, yang boleh membuat keputusan secara rasional. Ya, jadi pengguna ada hak untuk mendapat maklumat ataupun info ataupun apa-apa tentang aspek kepenggunaan. Okey, hak seterusnya adalah hak untuk mendapat perwakilan. Okey, hak mendapat perwakilan ni maksudnya pengguna itu suaranya diwakilkan ataupun ada pihak yang menyalurkan suara pengguna tersebut. Pihak itu siapa? Persatuan-persatuan pengguna, pertubuhan-pertubuhan pengguna yang diwujudkan. Jadi apa yang pengguna tidak berpuas hati ataupun aduan-aduan tentang pengguna boleh disalurkan melalui pertubuhan-pertubuhan, persatuan-persatuan tersebut. Okey, seterusnya hak pengguna adalah hak untuk mendapat hak untuk hidup dalam alam sekitar yang bersih. Ya, jadi sekiranya kita sebagai pengguna dalam kawasan tempat tinggal kita itu berlaku contohnya pencemaran yang disebabkan oleh aktiviti perniagaan. Ya, pengguna ada hak untuk melaporkan situasi tersebut. Ya, kita sebagai pengguna ada hak untuk melaporkan situasi tersebut. Ya, sebab kita ada hak untuk hidup dalam alam sekitar yang bersih. Dan sebenarnya salah satu tanggungjawab perniagaan adalah dia kena memastikan alam sekitar itu sentiasa terjaga dan tidak tercemar kesan daripada aktiviti perniagaan yang mereka jalankan. Okey, hak yang terakhir hak pengguna adalah hak untuk membuat pilihan. Pilihan tentang apa produk yang hendak dibeli, apa perkhidmatan yang hendak dilanggan. Ya, tidak ada paksaan kepada pengguna. Ya, peniaga tidak boleh paksa. Okey, contohnya pelanggan itu hendak melihat produk tersebut sahaja. Ya, dia hendak melihat, contoh hendak tengok dulu. Kemudian dia tidak buat keputusan untuk membeli. Peniaga dia tidak ada hak untuk memaksa pelanggan itu untuk membeli. Okay, contohnya kamu sudah lihat jadi kamu kena beli. Tidak boleh. Ya, peniaga tidak ada hak untuk memaksa pengguna sebab pengguna dia ada hak untuk memilih apa produk yang hendak dia beli, apa perkhidmatan yang akan dia langgan. Okay, jadi para pelajar, itulah antara hak-hak kita sebagai pengguna yang harus kita ketahui dan yang harus kita perjuangkan. Jika pengguna tidak menjalankan tugasnya ataupun tanggungjawabnya mengikut apa yang telah ditetapkan ataupun mengikut landasan yang betul.
Okey para pelajar, jadi setakat ini sahaja untuk PDP kita pada hari ini ya, tentang aspek kepenggunaan. Okey, untuk aspek kepenggunaan ini dia ada lagi tentang peranan agensi-agensi berkaitan dengan pengguna. Okey, jadi kita akan jumpa untuk video akan datang. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kerana sudi menonton video ini ya, dan jangan lupa subscribe-lah channel cikgu ya, like dan share jika bermanfaat kepada semua.